Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 712. Antara paparan utama. Siapa jual aset kerajaan Malaysia? Selangor di hadapan dalam amalan gaya hidup sihat. Anak muda bosan dengan politik hari biru. Kebebasan bersuara, mandat yang tersamping. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng menegaskan di Dewan Rakyat beliau tidak pernah menjual sebarang aset kerajaan ketika menggalas jawatan berkenaan. Saya tak pernah jual aset kerajaan semasa jadi menteri, tegas ahli parlimen bahagian itu. Katanya penjualan yang berlaku adalah di bawah kerajaan menteri-menteri lain, bukan Kementerian Keuangan. Jadi jangan salahkan Kementerian Keuangan, ujarnya. Lim Guan Eng dan Datuk Seri Dr. Mujahid merupakan dua menteri kerajaan Pakatan Harapan yang sering menjadi mangsa tomahan dan fitnah gerombolan yang kemudian membentuk Kerajaan Perikatan Nasional melalui tebuk atap. Suasana Dewan Rakyat menjadi gamat kerana beberapa ahli parlimen Kerajaan Tebuk Atap bangkit mempersoalkan kenyataannya. Antaranya termasuk bekas pengerusi tabung haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim yang di bawah jagaannya hampir tutup kedai jika tidak diselamatkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ahli parlimen baling itu mencelah dan meminta Guan Eng mendedahkan nama menteri yang menjual aset tersebut. YB, be gentleman sir, dan bagi tahu senang kita, ujarnya. Tanyalah MP Gombak, jawab Guan Eng. Semasa saya jadi Menteri Kewangan, saya tidak pernah luluskan penjualan sebarang aset kerajaan. Penjualan sekiranya berlaku adalah di bawah tangan menteri-menteri lain, bukan di bawah Menteri Kewangan. So janganlah salahkan pihak menteri yang tidak jual. Yang Berhormat Bagan, sebutkanlah nama siapa menteri itu. Senang bagi tahu menteri mana yang jual. Perdana Menteri dulu ke siapa? Yang Berhormat Bagan, you be a gentleman sir. You bagi tahu. Senang kita. Ahli Parlimen Gombak ialah Datuk Seri Azmin Ali yang memegang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi ketika Pakatan Harapan menerajui kerajaan. Beliau juga menduduki kerusi ahli lembaga pengarah dalam Khazanah Nasional yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mengulas mengenainya, Datuk Seri Wee Ka Siong, kini Presiden MCA, menyindir Guan Eng hanya layak jadi penjaga buku kira-kira. Menurut beliau, Khazanah dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan, sebuah badan yang diperbadankan menurut Akta Menteri Keuangan Pemerbadanan 1957 dan sepatutnya Menteri Keuangan dilantik sebagai salah seorang ahli lembaga pengarah. Kini terdedah siapakah yang menjual aset milik negara. Menteri berkenaan merupakan dalang Kerajaan Tebuk Atap, menerusi langkah Sheraton dan kini memegang jawatan dalam Kabinet Perikatan Nasional sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Rupanya ada hikmah di sebalik tidak berada di dalam ahli lembaga pengarah Khazanah. Beliau boleh melepaskan diri daripada tuduhan menjual aset kerajaan seperti yang ditohmah oleh gerombolan Perikatan Nasional sebelum ini. Menjawab soalan daripada ahli parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengenai penjualan saham IHH Healthcare Berhad kepada syarikat Mitsui & Co Limited, Guan Eng berkata ia bukan dari Kementerian Keuangan. Beliau menyarankan supaya bertanya kepada ahli Parlimen Gombak. Kalau sebut tentang aset-aset sama ada dari Khazanah ataupun berkaitan Mitsui, ia bukanlah diluluskan oleh pihak Kementerian Keuangan. Kalau nak tanya menteri mana, tanyalah yang berhormat daripada Gombak. Azmin kemudian dilihat bangun namun tidak dapat menyatakan pandangannya ekoran keadaan yang agak kecoh. Untuk rekod, pada 29 November 2018, Khazanah Nasional Berhad membenterai perjanjian dengan Mitsui untuk menjual 16% atau 1 bilion 403 juta 87,400 sahamnya dalam IHH pada harga 8.42 bilion ringgit
atau RM6 sesaham. Susulan penjualan itu, pegangan saham Hazanah dalam IHH berkurangan kepada 26.05%. Apa yang pelik dalam perdebatan mengenai penjualan aset ini? Pelik atau tidak, jawapannya dapat dicerakin daripada kenyataan Guan Eng di Facebook beliau. Saya masih teringat pesanan Mat Sabu tentang bahaya fitnah dalam Islam, bahawa dosa fitnah lebih besar daripada membunuh. Namun mereka yang menyokong PAS dan UMNO tetap menyebarkan fitnah bahawa sayalah yang menguasai dan membuat keputusan dalam tabung haji sewaktu saya menjadi Menteri Keuangan. Dalang yang menyebabkan tabung haji terjerumus dalam kerugian dan segala masalah ini masih bebas. Tetapi kami yang berusaha menyelamatkan tabung haji pula dipersalahkan dan difitnah tak henti-henti. Mat Sabu ialah panggilan beliau untuk Presiden Amanah Muhammad Sabu. Tidakkah Ahli Parlimen Perikatan Nasional yang beragama Islam berasa malu? Tindakan Kerajaan Negeri Selangor mengharamkan merokok termasuk rokok elektronik dan minum minuman keras di taman awam di seluruh negeri ini berkuat kuasa pada 14 Julai 2020. Wajar dijadikan contoh kepada negeri-negeri lain, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Meru, Muhammad Fakhrul Razi Mokhtar. Beliau berpendapat pengharaman merokok dan minum arak di kawasan awam yang menjadi senarai kesalahan dalam Undang-Undang Kecil Taman 2005, pihak berkuasa tempatan atau PBT, Negeri Selangor adalah wajar dan tepat pada masanya. Lebih lagi, Selangor menjadi negeri yang pertama di Malaysia yang melarang meminum arak dan merokok di taman-taman permainan serta taman-taman rekreasi di seluruh negeri, ujarnya dalam satu kenyataan. Dalam hubungan ini, Kerajaan Selangor dilihat terkehadapan dalam menangani masalah sosial terutama yang membabitkan kesihatan awam. Kata Fakhrul Razi, tindakan ini sebagai tanda kerajaan ini prihatin, mesra rakyat dan serius memastikan kelestarian hidup rakyat Selangor. Menurutnya, beliau sendiri pernah membangkitkan isu ini ketika sidang Dewan Negeri Selangor pada 11 November 2019 lalu. Beliau berhujah bahawa tempat awam dikunjungi oleh kanak-kanak, orang tua, wanita serta golongan yang berkeluarga. Tempat rekreasi awam adalah lokasi sihat untuk masyarakat beriadah, berehat dan bersantai di hujung minggu. Justru amat tidak sesuai jika kawasan awam seperti ini dijadikan tempat untuk mabuk dan merokok. Mereka yang merokok boleh membahayakan kesihatan golongan lain, terutama kanak-kanak, orang tua dan wanita. Sementara pemabuk pula dikuatiri boleh mencederakan pengunjung lain atau merosakkan harta awam di taman rekreasi. Sisa rokok dan botol atau tin arak yang dibuang di berata-rata tempat pula sangat mencemarkan dan menjijikkan pandangan, tegas Fakhrul Razi. Mengulas lanjut, Fakhrul Razi berkata, dalam keadaan Malaysia sedang diambang pemulihan dari COVID-19, udara dan persekitaran khususnya di taman awam mestilah bersih dari pencemaran. Oleh itu, kualiti udara sekitar kawasan awam itu hendaklah selamat dari pencemaran oleh asap dan sisa rokok yang dibuang merata-rata, ujarnya. Beliau pasti pengunjung pusat awam akan merasa selesa dan tenang tanpa kehadiran perokok dan peminum arak. Juga dibimbangi amalan mereka menjadi ikutan kepada kanak-kanak dan remaja yang berada di kawasan sekitar. Beliau berhujah, apa yang membanggakan di saat negeri lain menuduh negeri-negeri kerajaan Pakatan Harapan sebagai liberal, sekular, sosialis dan pro penganjuran program mungkar, pengumuman exco kerajaan tempatan, pengangkutan awam dan pembangunan kampung baru, Eng Zihan, membuktikan bahawa kerajaan Selangor tidak bertoleransi terhadap kemungkaran dan apa juga perkara yang mengundang kemudaratan kepada masyarakat termasuk dari segi kesihatan dan sosial. Tegas Fakhrul Razi yang juga seorang ustaz, negeri Selangor yang mempunyai penduduk berbilang agama, bangsa dan budaya ini sepakat menolak arak dan rokok sebagai amalan biasa dalam masyarakat di tempat awam. Justru ini menolak tomahan bahawa para pemimpin Pakatan Harapan tidak bersedia mengharamkan arak, katanya. Beliau berharap negeri-negeri lain akan mengikut jejak kerajaan Selangor sebagai langkah pendidikan berpanjangan kepada masyarakat dan mesej kepada para perokok dan peminum arak bahawa tiada manfaat daripada minuman alkohol itu serta rokok terhadap diri mereka, keluarga dan masyarakat. Ia juga sebagai usaha memastikan perokok tegar atau peminum arak dapat mengurangkan atau menghentikan amalan mereka sedikit demi sedikit, tambahnya. Eng Zihan semasa mengumumkan larangan tersebut berkata, saban hari gaya hidup yang sihat semakin menjadi amalan dan keutamaan rakyat Malaysia. Tahniah Selangor
Jangan ada pula yang mahu menjatuhkan kerajaan Selangor demi arak, rokok dan vape. Pengerusi Pemuda Barisan Nasional Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, anak muda di negara ini bosan dengan politik haru biru serta perkauman dan agama. Menurut Ashraf Wajdi adalah penting untuk orang politik di negara ini mengembalikan nilai-nilai yang menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara yang harmoni. Katanya orang muda tidak mahu membicarakan soal politik berteraskan kaum dan agama, walaupun beliau tidak menafikan ia perkara asas yang menyentuh soal agama. Selama 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, timbul isu perkauman sebab kerajaan cuba merobek perkara yang menjadi asas negara ini. Dakwanya dalam satu sidang media di Kuala Lumpur. Kelakar, adakah Ashraf sedang bermimpi di dalam jaga? Siapakah yang menghuru-harakan parlimen baru-baru ini dengan kenyataan rasis dan seksis terhadap wanita hanya kerana kulitnya gelap? Kenyataan Ashraf itu menerima sindiran daripada Ketua Depsi Kebangsaan Howard Lee. Kenyataan Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki bahawa anak muda di negara ini bosan dengan politik haru biru serta perkauman dan agama sebenarnya amat tepat. Hanya saya ingin bertanya kembali kepada Pemuda UMNO, bukankah pendirian Ashraf bagaikan talam bermuka dua? Kepala U berekor pari? Soal Ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Pinji dengan sinis. Howard mengungkit beberapa kenyataan pemimpin UMNO yang mengapi-apikan sentimen kebencian kaum yang cenderung kepada politik huru-hara. Sedap didengar, Pemuda UMNO menyatakan supaya mengembalikan nilai-nilai yang menjadi asas kepada pembentukan sebuah negara yang harmoni. Malangnya selama ini, hakikatnya UMNO hanya mampu mempamerkan sikap bak kata pepatah, telunjuk lurus kelingking berkait sindir Howard. Beliau mengambil contoh mengenai fitnah yang dibuat oleh pemimpin Pemuda UMNO itu dengan dakwaan kononnya pemimpin DAP, anak saudara Setiausaha Agong Parti Komunis Malaya dengan niat mengapi-apikan sentimen perkauman. Ini bukan politik perkauman dan huru-hara soal pemimpin muda Pakatan Harapan itu. Howard mendakwa Ashraf sendiri telah menggunakan fitnah berbau perkauman berkenaan isu tabung haji sewaktu masih menjadi pembangkang. Ashraf mengaitkan penjualan aset tabung haji dengan pertukaran pegawai kanan sebuah syarikat berkaitan kerajaan yang merupakan bukan Islam. Ketika itu Ashraf mengkritik pindahan aset-aset tabung haji bernilai 19.9 bilion ringgit kepada sebuah SPV iaitu Urus Harta Jemaah Sdn Berhad atau UJSB. SPV dakwa Ashraf diurus sepenuhnya oleh Prohas Sdn Berhad yang pegawai eksekutifnya seorang Cina bernama Chen Yin Heng. Selain fitnah, banyak lagi kata keji yang dilafazkan oleh ahli politik UMNO terhadap pemimpin Pakatan Harapan yang berbaur perkauman. Kita tidak dapat menyenaraikannya satu persatu. Anda hanya perlu menggunakan aplikasi Google untuk melihat tomahan dan kata-kata keji yang diluahkan di media-media sosial oleh pengikut-pengikut yang bersifat jumud tanpa ditegur oleh pucuk pimpinan. Tidak nampak walau sekelumit pun bahawa sikap perkauman UMNO itu berubah setelah berkongsi kuasa bersama PAS, GPS, MCA, MIC dan beberapa parti kecil di Sabah dalam kerajaan tebuk atap yang mereka gelar Perikatan Nasional ini. Justru tepat sekali apabila seruan yang datang daripada mulut seorang pemimpin UMNO itu supaya jangan bersifat perkauman dianggap oleh pemimpin DAP seperti talam dua muka atau telunjuk lurus kelingking berkait. Keikhlasan itu bukan hanya semata-mata tetapi perbuatan. Ramai rakyat yang prihatin terhadap masa depan negara ternanti-nanti perbahasan dalam Dewan Rakyat pada kali ini. Namun pada beberapa hari perbahasan di Parlimen, sudah cukup bagi rakyat membuat kesimpulan bahawa ramai di antara ahli Parlimen hanyalah seperti badut, gangster dan pasu bunga hodoh yang memperbodohkan diri sendiri. Beginikah gaya pemimpin yang mahu Malaysia maju pada tahun 2030? Itulah matlamat blueprint Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 Pakatan Harapan ketika di bawah teraju bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun apabila beliau kembali ke Dewan Rakyat sebagai pembangkang, beliau telah dihina oleh ahli bekas partinya sendiri iaitu UMNO. Kelakuan ahli Parlimen UMNO itu saling tak tumpah seperti budak-budak nakal yang membuli seorang tua. Tun, kami puak-puak Barisan Nasional dan juga PAS serta GPS, kami diminta untuk menyokong Tun sebagai Perdana Menteri.
Tapi malangnya Tun berhenti. Tapi Tun lari, U-turn. Bila Tun berhenti, menyebabkan kami terpaksa pilih calon yang lain untuk jadi Perdana Menteri. Arau. Patutnya, Tun jangan berhenti. Tun cadanglah Port Dickson ke dan sebagainya. Tapi Tun Arau. berhenti. Sukar untuk kita bayangkan kualiti ahli parlimen yang sedemikian mampu membawa negara ke arah kemajuan yang kita dambakan pada tahun 2030. Di satu sudut, kita sering mendengar ungkapan bahawa rata-rata akan umbi UMNO dan PAS orang baik-baik. Kita tidak pernah menafikannya. Namun, apabila orang baik-baik itu memilih pemimpin yang kemudian menampilkan akhlak yang tidak baik, maka kita persoalkan kembali ke manakah tumpahnya segala kebaikan itu. Mengapakah kebaikan itu tidak disalurkan kepada pemimpin parti yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk membawa negara menjadi maju menjelang 2030? Sungguh, parlimen dalam negara yang mengamalkan demokrasi ialah sebuah institusi yang melambangkan kebebasan bersuara. Namun, dalam kebebasan itu sendiri sudah dimaklumkan kepada umat Islam tentang batasannya. Di sini, Jom Channel merentas tulisan Profesor Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi dari Universiti Sultan Zainal Abidin atau UNIZA dalam berita harian bertarikh 3 Oktober 2019 mengenai kebebasan dalam Islam. Antara yang penting ialah kenyataan beliau. Umat Islam masih ada yang keliru pengertian sebenar kebebasan menurut perspektif Islam. Rata-rata memahami kebebasan ialah boleh melakukan apa sahaja menurut hati dan nafsu biarpun bercanggah kehendak agama atau bertentangan nilai kemanusiaan. Kerajaan dan ulama, kata beliau, berperanan untuk menerangkan pengertian sebenar kebebasan menurut perspektif Islam. Islam dari awal sudah menegaskan kebebasan itu selaras fitrah semula jadi manusia. Tiada unsur paksaan, ujarnya. Beliau mengambil firman Allah dalam surah Al-Nahl ayat 125 sebagai sandaran hujahnya. Terjemahannya berbunyi begini: Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Oleh itu, tidak ada sama sekali unsur paksaan dalam dakwah Islam, sebagaimana dakwaan orientalis barat dan musuh Islam yang memutarbelitkan fakta mengenai Islam, ujar Engku Ahmad. Mengenai kebebasan bersuara, beliau menegaskan, kebebasan itu masih terikat dengan garis panduan syarak, iaitu berada di atas landasan amal makruf dan nahi mungkar. Islam memerintahkan umatnya menyatakan kebenaran. Itulah juga pendekatan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan menerusi bekas Menteri Agama Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Namun beliau dilemparkan dengan pelbagai tomahan, antaranya sebagai penyokong LGBT, kegiatan maksiat dan lain-lain. Dalam pada itu, Allah SWT tunjukkan hipokrasi pemimpin-pemimpin yang kononnya berakhlak mulia itu apabila mereka membuang speaker yang dikenali Islamik Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof untuk digantikan dengan Datuk Azhar Harun yang pernah mereka kecam sebagai liberal. Begitulah permainan wayang golongan yang membazirkan kebaikan dan kepercayaan dalam mandat yang sudah dikesampingkan. Ingatlah, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.